Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, cikgu sambung bab pembezaan. Okey, sekarang ni kita sampai dekat aplikasi pembezaan, macam mana pembezaan ni digunakan dalam kehidupan seharian dan cara soalan-soalan ditanya lah. Okey. So, katakan kita ada satu lengkung ni, yang lengkung yang nama dia fx sama dengan x kuasa 2 ataupun y sama dengan x kuasa 2 ni. Lengkung ni dia lukis macam ni. Okey, kalau tengok bila lengkung ni, bila kita turun macam ni, okey, kecunian akan berkurang lah. Kecerunan akan berkurang, yang warna biru ni. Bila dia sampai ke bawah sekali, dia tak ada kecunian kosong. So bila naik, kecunian akan bertambah. Kalau lengkung yang macam masam ni pula, okey, bila dia naik, kecunian akan bertambah sampai kat puncak, kecunian kosong. Kemudian bila dia turun balik, kecunian akan berkurang. Okey, tu dimasukkan dalam penepanjang ni lah. Dia test, dia masuk nilai. Apa terjadi kalau X negatif 2, kecunian negatif 4. Okey, dy dx ni pada kita panggil pembezaan, dia adalah nama dia fungsi kecunian. Untuk kita cari kecunian tangent, dy dx adalah Allahu Akbar. Okey, sorry, dia terlajak. Okey, dy dx adalah kecunian tangent. Dia ada beberapa nama, kecunian tangent ataupun kita panggil juga fungsi kecunian, ataupun sebelum ni kita panggil apa, pembezaan peringkat pertama kan. Pembezaan peringkat pertama. So ada 3 nama yang dia panggil dy dx ni lah. Okay. Ni macam cikgu terang tadi, kalau dia menurun, kecunian kita negatif. Kalau dia mendatar, kecunian kosong. Kalau menaik, condong ke kanan ni, kecunian ni positif. Kita tengok soalan. Garis sebelah menunjukkan sebahagian pada lengkung y sama dengan 2x 1 per x kuasa 2 dan titik-titik A, B dan C yang terletak pada lengkung itu. Cari ungkapan bagi dy dx. Okey, first kita buat dy dx. Okey, sebab kita ada x kuasa 2 dekat bawah, kita bawa naik atas dulu jadi x kuasa negatif 2. Barulah kita buat dy dx. So, dy dx 2x jadi 2. X kuasa negatif 2 ni, negatif 2 pergi depan, jadi negatif 2, X salin, kuasa tolak 1. Tu cara kita buat pembezaan kan. So, dapat negatif 3 kan. So, kita dapat 2 tolak 2, X kuasa negatif 3. X kuasa negatif 3 ni kita turunkan supaya X jadi positif. Macam tu. Sebab lagi senang untuk pengiraan kita lah. Okey. So, dah dapatlah dy dx. Okey, kecunian dA. Macam mana nak cari kecunian dA? Awak dah ada dy dx awak ni. Ni dy dx awak ni. Awak cuma masukkan nilai x sahaja. X kita 1/2 kan. Masukkan nilai x kat sini 1/2. And then awak carilah kecunian dia, dapat negatif 14. Tak payah masuk y. Kita hanya masuk x. Sebab y tak ada dah. Y dah jadi dy dx kan, tak ada y. So, kita just ganti tempat x saja. Macam B ni, x kita 1. So, kita masuk x 1 dekat persamaan ni, dapat kosong. Kecunian di B. Kecunian di C, kita cuma masukkan x kita 2. Bila masukkan 2 dekat dy dx, dapat 1/3/4. X kita positif lah. So, dia kata nyatakan keadaan kecunian. Okey, tadilah kecunian di A adalah negatif, kecil pada kosong. Kecuniannya adalah negatif dengan garis tangent condong ke kiri. Macam ni lah, garis tangent tu condong ke kiri. Okey, pada titik B pula, kecunian adalah kosong. Okey, kecunian di sifar. Dan garis tangent adalah mengufuk. Mengufuk maksudnya mendatar lah, macam mendatar. Okey, untuk C, kecunian tangent adalah 1/3 per 1/4. Yang ini lebih besar daripada kosong. Jadi kecunian adalah positif dan garis tangent tu condong ke kanan. Condong ke kanan maksudnya macam ni. Itu contoh-contoh lah. Nombor 2 macam nak buat. Okey, lengkung y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx mempunyai kecunian negatif 14 dan 7 masing-masing di 1/2 dan 2. Okey, maksud dia bila kecunian tu negatif 14, x dia 1/2. Bila kecunian tu 7,
X dia 2. Okey. Tentukan nilai A dan B. Kecunian adalah dy dx. Kita kena buat dy dx dulu. So A X kuasa 2 tambah B per X. Jadikan dy dx dulu. Nak buat dy dx, kita kena naikkan X ke atas. Jadi B kuasa X kuasa negatif 1. So bila dy dx 2 bawa ke depan jadi 2AX. Negatif 1 darab B, negatif B. Kuasa tolak. Jadi X kuasa negatif 2. So akan jadi 2AX tolak B per X kuasa 2. Okey. So kita masukkan pasangan pertama tu bila X sama dengan 1/2, dy dx negatif 14. So dy dx negatif 14 bila X 1/2. Okey, jadi apa? Kita boleh potong ni. Jadi negatif 14 sama dengan A. Okey. 1/2 kuasa 2 tu kita boleh buat 1 bahagi 1/2 kuasa 2. Kita akan dapat 4. So tolak 4B lah yang ni. Okey. Ni kita boleh buat A sama dengan 4B tolak 14. Kita dah dapat dah satu persamaan lah. Okey, kita buat satu lagi persamaan. Menggunakan pasangan nombor satu lagi tu. Bila dy dx 7, X adalah 2. So macam tu. Tolak B per 2 kuasa 2. So dapat 7 sama dengan 4A tolak B per 4. Okey. So A kan dah ada yang cikgu bulat merah tu. Kita boleh masukkan A kat sini. 4B tolak 14 tolak B per 4. So akan jadi 7 4 dan 4 16B. 4 dan 4 4 4 16 56 tolak B per 4. Okey, 7 tambah 56 cikgu bawa ke sebelah kiri 63. So 16B tolak B per 4 sama macam 16 tolak 1 per 4 lah. So dapat 63 per 4B. Okey, B sama dengan 63 bahagi 63 per 4 lah. So dapat 4. So bila B dah dapat 4, kita masukkan yang kita bulat merah tu. 4 darab 4 tolak 14 sama dengan A. So 16 tolak 14 dapat 2 sama dengan A. So kita dapat A sama dengan 2. Okey, dah jawab dah yang A ni. Nilai A dah tahu, nilai B dah tahu. Okey, cari koordinat titik pada lengkung dengan keadaan kecunian tangen ni adalah sifar. Bila kecunian tangen sifar maksudnya dy dx kosong. So kita ambil 2AX ni dengan A dah tahu. A kita 2 kan. X tak tahu. Tolak B. B kita berapa tadi? B kita 4. Masukkan B 4. Tolak 4. X kita tak tahu. Okey, benda ni kita samakan dengan kosong. Sebab kecunian dia kosong kan, dia cakap. So, jadi 4X tolak 4 per X kuasa 2 sama dengan kosong. So, apa kita buat? Kita bawa 4 per X kuasa 2 pergi belah sana. Jadi macam ni. Okey, so X kuasa 3 kita shoot ke atas. Jadi X kuasa 4 sama dengan 4 bagi 4, 1. X kuasa 4 sama 1, punca kuasa 4 bagi 1 adalah 1 lah. So, kita dapat X sama 1. Bila nak dapat Y pula, kita masukkan X sama dengan 1. Cikgu tak cukup tempat. X sama dengan 1 ni, kita masukkan dalam persamaan ni balik. Persamaan yang ada Y ni. Jangan masuk persamaan yang ada X. So, Y sama dengan A kita tadi berapa? A kita 2. X kita 1. B kita 4. X kita 1. So, akan dapat Y sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. So, Y kita 6. So, koordinat yang dicari adalah 1, 6. Okey. Okay, boleh faham Okey, kita tengok macam mana kita nak buat persamaan normal dan persamaan tangen. Okey, persamaan dia macam Y sama dengan MX tambah C. Yang tu persamaan. Okey, kalau nak buat persamaan sama ada normal atau tangen, kita kena ada kecunian dan satu titik. Okey,
Cikgu bagi contoh kat sini. Kita diberi Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 5X. Cari persamaan normal dan persamaan tangent pada titik A, 1, 2. Okey, nak buat persamaan normal dan tangent, kita kena tahu kecurunan dulu. So, kita cari dy dx. So, dy dx kat sini 3 darab 2, 6. X kuasa tolak 3 tolak 1, 2. So, negatif 5X jadi negatif 5 macam ni. Lepas tu kita masukkan X. X kita 1 kan. So, masukkan dalam ni. Tolak 5. 6 tolak 5 dapat 1. Okey, yang kita dapat dy dx ni. Ni dy dx ni adalah kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Macam mana daripada kecerunan tangent nak cari nak jadi kecerunan normal, kita ambil konsep m tangent darab m normal sama dengan negatif 1. Kita gunakan konsep ni. So kalau kecerunan tangent dia mt adalah 1 darab mn sama dengan negatif 1. So kecerunan normal m normal adalah negatif 1 bahagi 1 iaitu negatif 1. So kecerunan normal kita normal kita panggil M, M selalu panggil M. So kecerunan normal kita adalah negatif 1. Okey. So kita buat satu-satu. Nak cari kecerunan tangent, nak cari persamaan tangent. Okey, kalau nak cari persamaan tangent, buat y mx tambah c. Y masukkan nilai y iaitu 2. M masukkan M tangent iaitu 1. X masukkan nilai X iaitu 1. Dan tambah C. Okey, C sama dengan 1 darab 1, 1 bawa ke sana, 2 tolak 1, 1. So C kita 1. Kita tulis balik Y sama dengan, untuk M tangent 1, so 1X jadi X saja tambah C. C kita 1. Okey, ni persamaan tangent. Okey, persamaan normal pula. Okey, kita buat y mx tambah c juga. Okey, y kita ada titik A tu, y kita 2, m normal kita negatif 1 kan. X kita adalah 1 tambah c. So c sama dengan negatif 1 darab 1, negatif 1 bawa ke sana, 2 tambah 1, 3. So c sama dengan 3. So kita tulis balik y mx negatif x tambah c, c 3. Okey, so dapatlah persamaan normal. Okay, persamaan normal pakai kecerunan normal, persamaan tangent pakai kecerunan tangent. Okey. Cikgu bagi hint sikit kalau kecerunan normal kita kita dapat kecerunan tangent kita 5/6. Okey. Macam mana nak cari kecerunan normal? Kita tukar tanda dan terbalikkan. Ni 5/6. So kecerunan normal kita adalah negatif 6/5. Kita tukar tanda dan terbalikkan. Atas positif, bawah mesti negatif. Dan kita terbalikkan. Sebab 2 ni kalau kita darab akan dapat negatif 1 kan. So tu cara mudah lah kalau nak tengok. Contoh lagi kalau contoh kat sini sikit. Kalau M normal kita contoh kalau M normal kita negatif 2/3. Okey, M tangent kita terbalik lah 3/2. Okay, cikgu buat satu lagi contoh nanti. Okey, contoh seterusnya, contoh 2. Diberi fx sama dengan 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 6. Cari persamaan normal pada titik B, 1, 2. Okey, nak buat persamaan normal, kita kena cari kecerunan normal. Nak cari kecerunan normal, kita kena cari kecerunan tangent dulu. Kecerunan tangent datang pada dy dx. So, bila fx, kita dy dx kan jadi f dash x. So, belah kanan tu 3 darab 2, 6. Kuasa tolak 1, 6x kuasa 2. Dan tolak 4. Tambah 6 tak ada X. So kita bezakan dapat kosong kan. Okey. So dapat macam ni. Sebenarnya kita masukkan X kita yang 1 tu. X kita 1 kan. So masuk 6 darab 1 tolak 4. 6 tolak 4 2. So bila kita dapat 2 ni adalah kecerunan tangent. M tangent. Kita nak persamaan normal, kita kena cari kecerunan normal. Okey, kalau buat cara cikgu tu, cikgu suruh tukar tanda dan terbalikkan. So 2 ni positif, so normal mesti negatif. 2 ni 2/1 kan. So normal mesti 1/2. So kita dah dapat kecerunan normal. Kalau tak nak buat macam ni pun, boleh. M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. Ni memang asas dia. M tangent kita 2. M normal tak tahu sama dengan negatif 1. So M normal kita akan dapat negatif 1/2. Kan sama kan. So tak kisah guna cara mana pun. Nak tukar tanda terbalik atau nak guna yang warna ungu ni pun boleh. Okey. So lepas tu kita akan buat y mx tambah c.
So y mx tambah c. Y kita berapa? 2. Kita ambil titik B ni. Y2. M kita nak persamaan normal. So kita akan ambil M normal, iaitu negatif 1/2. So X kita berapa? X kita 1 tambah C. So C sama dengan 2. Negatif 1/2 bawa ke sebelah kiri, jadi tambah 1/2. C sama dengan 5/2. So kita tulis balik Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 5/2. Okey, tu satu cara lah. Kalau tak nak buat macam kuning ni, awak boleh buat gunakan formula ni. Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. Okey, Y ni memang kita tulis Y. Y1 tu ambil nilai dekat Y dekat B, iaitu 2. M pula ambil kecunan kita. Kita nak persamaan normal, so kita ambil kecunan normal lah. Jadi 1/2. X kena tulis X. X1 ambil X dekat B, iaitu 1. So bila kita kembangkan yang ni, negatif 1/2 X, negatif 1/2 darab X1 tu dapat 1/2. And then tambah dengan 2. Okey, kita akan dapat jawapan sama, iaitu negatif 1/2 X tambah 5/2. Sama jawapan yang ni. So tak kisah awak guna yang merah ni ke, yang kuning ni ke, dia tetap bagi awak jawapan sama. Asalkan awak guna M yang betul lah. Okey, cikgu buat satu soalan muka surat 54 latihan kendiri 2.8. Okey, satu tangent dan normal dilukis pada lengkung Y sama dengan X punca kuasa 1 tolak 2X. Okey, cikgu lupa nak cakap kat awak tadi. Okey, macam mana bentuk lukisan tangent dan normal ni? Okey, katakan ni lengkung tu kan. Tangent tu disentuh satu titik pada lengkung. Ni garisan tangent. Normal tu dia adalah 90 darjah dengan tangent. Ni garisan normal. Sebab tu konsep dia sama macam garisan berserenjang kan. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Sebab tu konsep dia sama kan? Sebab lukisan dia macam ni. Okay? Cikgu lupa nak terangkan awal-awal tadi. Okay, so balik nombor 3 tadi. Di lengkung persamaan dia Y sama dengan benda tu, dan dikata X dia negatif 4. Cari nilai dy dx negatif 4. Okey, maksudnya kita kena bezakan benda ni lah. Okey, benda ni bezakan. Punca kuasa ni awak boleh tukar jadi 1 tolak 2x kuasa 1/2. Okey, dia ada x kat depan kan. Kita tak boleh bezakan macam biasa. Awak kena pakai UV. Prinsip pendarapan petua darab UV kan. Okey, ingat tak lagi macam mana? U sama dengan X. So, du dx adalah bezakan X 1 lah. Okey, V sama dengan 1 tolak 2X kuasa 1/2. dV dx, bezakan dia 1/2 ke depan. Kurungan salin. Kuasa tolak 1. 1/2 tolak 1, negatif. Negatif 1/2 lah. Okey, lepas tu bezakan kurungan 1 dapat kosong, negatif 2x dapat negatif 2. Okey, so kita potong dapat negatif 1 kan. So akan jadi negatif 1 tolak 2x kuasa 1/2. Jadi macam ni. Dan kita masukkan jadi dy dx. So dy dx sama dengan rumus dia U dv dx. Dv dx kita masukkan. Okey, nak masukkan macam ni pun boleh. Okey, tambah V. Cikgu masukkan dalam bentuk punca kuasa. V du dx. Okey, ni kita dah ada kan. Pasal P dia nak bila X negatif 4. So kita masuklah negatif 4. X tukar negatif 4. So akan jadi negatif 1 tolak 2 negatif 4 macam ni. Tambah 1 tolak 2 negatif 4 macam ni. Okey, so akan jadi dy. Allah, teralih pula. Sorry. Okay, sorry tadi. Okay, satu tak tulis lah. Okay, so apa jadi kat sini? Cikgu sama dengan kat sini tak muat. So negatif 4 darab anti 1, 4 per dengan
1 tolak 2 tambah negatif 2 darab negatif 4 8. 1 tambah 8 9. 7 kuasa 9 3. So 4/3 tambah, okey, kat ni 1 negatif 2 darab negatif 4 8. Jadi 9 7 kuasa 9 3. 4/3 tambah 3. So kita akan dapat 4/3 tambah 3 13/3. Okey, cikgu baru jawab A ni. Cikgu baru jawab A. Okey, kita sambung B. Dia nak persamaan tangen. Persamaan tangen maksudnya kecurangan tangen kita dah cari derivative X tadi, iaitu 13/3. Okey. So, titik kita tahu dah X kita negatif 4 daripada soalan kan. X negatif 4. Y tak tahu. Okey, nak cari Y, kita masukkan negatif 4 dalam ni. Dapatlah Y. So, kita cari dulu Y. Negatif 4. Punca kuasa 1 tolak 2 negatif 4. So, akan jadi punca kuasa 9. Negatif 4 darab 3 lah. Jadi negatif 12. Okey, so Y kita negatif 12. So, persamaan kita, kita boleh buat Y sama dengan MX tambah C ataupun guna formula Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. So, Y tolak Y1 kita tadi negatif 12. Okay, M kita adalah 13/3. So, X tolak X1 negatif 4. So, akan jadi Y tambah 12 sama dengan 13/3 X tambah 4. So, akan jadi Y sama dengan 13/3 X. Kemudian kira 13/3 darab 4 tolak 12. So, akan dapat 16/3. Kita dah dapat persamaan tangen lah. Okay, next persamaan normal. Cikgu dah padam tadi. Okay, persamaan normal. Kecurangan normal adalah terbalik dan tukar tanda daripada kecurangan tangen. So, kalau kecurangan tangen 13/3, kecurangan normal negatif 3/13. Benda lain kita buat sama je. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. So, Y tolak Y1 kita sama je, negatif 12. M kita negatif 3/13. X1 kita negatif 4. So, kan Y tambah 12 sama dengan negatif 3/13 X. X tambah 4 dulu. Okey. Buat satu. Bila buat macam ni, kita buka pen lain lah. Okay. Y tambah 12. Kita kembangkan negatif 3/13 X. Negatif 3 darab 4, negatif 12/13. Okey, so dah jadi Y sama dengan negatif 3/13 X. Okey, negatif 12/13 tolak 12, dapat negatif, tukar nombor bercampur, tukar pecahan tak wajar, negatif 168/13. Okey, inilah salah satu cara untuk tulis jawapan lah. Ada cara dia shoot 13 tu ke atas, so okey juga kan. Dia tak state macam mana nak tulis. Kita boleh tulis beberapa cara.